Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man walah. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana diberi limpah dan kurnianya dapat kita bersama pada pagi ini dalam sesi kelas mengaji bersama dengan Ustaz Muhammad. InsyaAllah hari ini bersama dengan Abang Mat, kita kita mengkaji ataupun membincangkan tentang ilmu-ilmu tajwid bermula daripada asas-asas ilmu tajwid ataupun asas-asas dalam kita untuk mengaji Al-Quran, insya-Allah. Okey, sebelum daripada itu, eloklah kalau sekiranya siapa-siapa yang tengok live ni bolehlah sama-sama share dekat wall masing-masing, sama-sama untuk kita semoga memberi manfaat kepada orang-orang di luar sana, insya-Allah, yang ingin mengaji Al-Quran tetapi kadang-kadang ada keterbatasan yang tertentu yang tak dapat nak bersama bersama secara fizikal. Hari ni kita bersama dalam alam maya, insya-Allah mengupas ataupun membincangkan tentang asas-asas dalam ilmu tajwid ataupun asas-asas dalam mengaji Al-Quran. Insya-Allah hari ini hari pertama, kelas yang pertama selepas daripada kita menyambut bulan Ramadan dan juga menyambut bulan hari raya Aidilfitri dalam musim PKP ini. Alhamdulillah kita juga masih lagi diberi kesempatan untuk sama-sama menuntut ilmu, insya-Allah. Okey, hari ini saya di sini berharap, saya di sini akan mengupas, akan membincangkan sama-sama tentang asas-asas ilmu tajwid. Okey, sebelum daripada tu minta tolong sekali lagi share, like dan kalau masuk channel YouTube tu boleh subscribe. Okey, kalau ada sebarang persoalan atau sebarang cadangan boleh tinggalkan di ruangan komen, insya-Allah. Okey, kita ada juga membuat program untuk program sumbangan kepada orang yang memerlukan, kepada fakir miskin, asnaf dan muallaf. Bolehlah salurkan sumbangan anda di anda sumbang, kami sampaikan di akaun MyBank yang tertera di bawah di Interaktif Dakwah and Tarbiyah Association, insya-Allah. Okey, sekali lagi minta tolong share, minta tolong like. Kalau boleh ada soalan, ada sebarang cadangan boleh tinggalkan di ruangan komen, insya-Allah. Okey. Pada pagi ini insya-Allah saya akan membincangkan tentang asas-asas mengaji. Kalau kita sebut ilmu tajwid, kalau kita sebut ilmu tajwid, datang daripada mana ilmu tajwid ni? Sedangkan dalam Quran tak ada sebut, dalam hadis tak ada sebut, Nabi tak sebut pun pasal tajwid, Al-Quran pun tak ada mention pun perkataan tajwid. Tapi datang daripada mana ilmu tajwid ni? Datang daripada mana? Hari ni kita akan bincangkan, insya-Allah. Boleh tengok slide. Kalau ada keluar slide dekat depan tu kita boleh tengok. Kalau ada nota, kalau ada note, kalau ada pen boleh catat, insya-Allah. Kalau ada kesempatan boleh sama kita bincangkan, insya-Allah. Kalau ada kesalahan ataupun tak puas hati ke, saya sebelum ni belajar macam lain, hari ni belajar macam lain. Boleh juga letak dekat komen tu bawah tu, ustaz salah tu, kita belajar dulu lain. Boleh juga, tak ada masalah. InsyaAllah kita sama-sama bincang. Minta tolong keluarkan slide, insyaAllah. Hari ini kita belajar tentang pendahuluan. Membaca Al-Quran tidak sama dengan membaca bahan-bahan lainnya, walaupun dalam bahasa Arab. Yang ini penting. Macam kita baca buku cerita contoh. Macam kita baca hadis contoh. Macam kita apa-apa baca, walaupun keluar daripada bahasa Arab, walaupun teks tu berbentuk Arab, tapi tidak sama dengan kita membaca Al-Quran. Sebab apa?
Allah berfirman dalam surah Hud, ayat yang pertama, uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci yang diturunkan dari sisi Allah yang Maha Bijaksana lagi Maha Tahu. Okey, bermaksud Al-Quran ni bukan sebarangan kita boleh baca. Al-Quran ni bukan main-main je pakai macam baca novel, bukan macam baca cerpen. Tapi Al-Quran ni kita baca mesti kena ada tata caranya yang tersendiri. Yang tu kepentingan kita belajar ilmu tajwid. Walaupun saya sebut tadi bahawasanya ilmu tajwid tidak ada mention dalam Quran, tak ada sebut perkataan at-tajwid dalam Quran, tetapi Al-Quran ada nas-nasnya yang kita kena baca dengan tajwid. Okey. Next. Okey, Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu Wa Taala yang terakhir disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disebarkan kepada seluruh umat di atas muka bumi ini. Tak kiralah dia tu orang Islam ataupun masih belum Islam. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin, untuk memberi rahmat kepada sekalian alam. Dan Al-Quran ni dijaga rapi oleh Allah Subhanahu wa taala seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya aku menurunkan Al-Quran dan kami jugalah yang menjaganya. Jadi Al-Quran ni adalah satu mukjizat yang diturunkan kepada Nabi akhir zaman untuk umat sekalian alam supaya menjadi bimbingan kita sampai ke hari akhirat, insya-Allah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, taraktu fikum amrain lan tadillu ba'di ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Sesungguhnya aku telah meninggalkan kepada kalian dua perkara. Kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya selagi mana kamu berpegang dengan kedua-duanya, iaitu salah satunya adalah Al-Quran. Dan Al-Quran ni memiliki banyak keistimewaan yang tidak terdapat dalam kitab-kitab lain. Sampai cara membacanya pun ada undang-undangnya yang tersendiri. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Apakah maksud tartil? Yang ini yang kita nak bincangkan. Apakah yang dimaksudkan dengan tartil? Okay, next. Okay, apakah yang dimaksudkan dengan tartil? Okay, dalil yang biasanya kalau kita sebut pasal dalil membaca Al-Quran dengan tajwid ini, biasanya orang akan guna warattilil Qur'ana tartila. Dalil diambil daripada Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya yang bermaksud, dan bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan ataupun dengan tartil. Apakah yang dimaksud dengan tartil? Nanti kita akan bincangkan insya-Allah. Surah Muzammil, surah yang ke-73, ayat yang keempat. Ayat ini jelas menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad untuk membaca Al-Quran dan diturunkan kepadanya dengan tartil, iaitu memperindahkan pengucapan setiap huruf-hurufnya, iaitu bertajwid. Okey, dalil yang kedua ada dalam sunnah. Hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah, isteri Nabi Muhammad SAW, ketika beliau ditanya tentang bagaimana bacaan Al-Quran dan salat Rasulullah, maka beliau menjawab, ketahuilah bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam salat kemudian tidur yang lamanya sama dengan beliau solat ketika mana beliau solat tadi. Okey, dalil yang ketiga diambil oleh ijma', daripada ijma' atau pendapat para ulama besar Islam, yakni kesepakatan bahawa ulama dilihat dari zaman Rasulullah SAW hingga ke saat ini yang menyatakan bahawa membaca Al-Quran dengan bertajwid merupakan hukum dan sesuatu fardu yang wajib. Jadi, daripada dalil-dalil ni bolehlah kita simpulkan bahawa
Al-Quran ini bukanlah perkara main-main untuk kita baca. Bukan macam saya sebut sebelum ini, Al-Quran bukanlah satu benda yang kita boleh main baca sebarangan tanpa perlu belajar ataupun tanpa baca dengan bertajwid. Okey, Nabi Muhammad SAW dulu semasa diturunkan Al-Quran kepadanya dengan perantaraan Jibril pun baca dengan bertajwid. Tetapi pada masa itu perkataan tajwid masih belum ada. Okey, perkataan tajwid masih belum ada. Tapi Nabi Muhammad SAW baca dengan tajwid. Baca dengan tajwid. Sebab apa? Sebab Al-Quran dia sebut tadi, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran tu dengan tartil. Okay, next. Baca Al-Quran dengan tartil. Okay, apakah yang dimaksudkan dengan tartil? Okay, tartil bermaksud apabila seseorang bertanya kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, apakah itu yang dimaksudkan dengan tartil? Beliau menjawab, tartil bermaksud tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Okey, daripada inilah datangnya perkataan tajwid. Datangnya perkataan tajwid. Iaitu apakah yang dimaksud dengan tartil? Tartil adalah memperelokkan huruf dan mengetahui wakaf-wakaf dalam membaca Al-Quran. Yang tu yang dimaksud dengan tajwid, memperelokkan. Jadi Al-Quran ni adalah satu benda yang kita mesti baca dengan cara yang baik, dengan cara yang elok, dengan cara yang sempurna untuk kita baca Al-Quran. Sebab itulah pentingnya kita belajar tajwid. Sebab itulah pentingnya untuk kita belajar tajwid. Bukan main-main je. Ada orang kata, tak apalah. Tak belajar tajwid pun asal kita boleh mengaji. Orang kata tak apalah, tak baca Quran dengan tajwid pun asalkan kita boleh khatam 30 kali 30 kali sebulan, contoh kata. Satu hari sekali khatam. Tak kisahlah baca macam mana pun. Tapi tidak. Sebab Al-Quran ni juga sebagai tuntutan untuk kita baca dengan bertajwid. Sebab apa? Sebab macam saya sebut sebelum tadi, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan cara yang baik. Tajwid maksud dia cara yang baik untuk kita baca Al-Quran. Ataupun bahasa kasarnya disebut tajwid ni undang-undang untuk kita baca Al-Quran tu dengan cara yang betul. Okey, dengan cara yang betul. Macam kita lah, hidup atas dunia pun ni pun perlu ada hukum hakam dia. Perlu ada undang-undang dia untuk kita menjalani kehidupan. Atas jalan raya contoh kata, kita tengok lampu merah kat traffic light, kita kena berhenti. Kita tengok lampu hijau dekat traffic light, kita kena jalan. Sebab apa? Sebab tu undang-undang. Datang daripada mana lampu hijau kena jalan? Datang daripada mana lampu merah kena berhenti? Kita pun tak tahu. Yang kita tahu, itu undang-undang. Itu undang-undang. Ada double line, tak boleh memotong contoh. Double line tak boleh memotong. Itu datang daripada mana double line tak boleh memotong? Datang sebab undang-undang yang kita mesti patuhi. Yang kita mesti patuhi. Antaranya untuk keselamatan kita, antaranya untuk kita taat dan patuh kepada orang yang buat undang-undang. Apatah lagi undang-undang manusia, ini apatah lagi undang-undang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menuntut untuk kita membaca Al-Quran dengan undang-undang yang telah ditetapkan olehnya. Walaupun perkataan tu tak ada lagi pada masa tu, tetap datang kemudian pada zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala telah menuntut untuk kita baca dengan undang-undang yang telah ditetapkan olehnya. Okey, jadi segala undang-undang yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala eloklah dan sebaik-baiknya lah dan mestinya untuk kita taat dan patuh kepadanya, iaitu undang-undang dalam membaca Al-Quranul Karim.
Sebab Al-Quran adalah satu mukjizat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Al-Quran adalah sebaik-baik kitab untuk membimbing kita sampai ke hari akhirat, dan membacanya juga mestilah kita membaca dengan cara yang terbaik, cara yang paling elok. Tapi macam mana untuk sebab kita kadang-kadang baca tak tahu, kadang-kadang kita tak faham, kadang-kadang kita macam-macam. Jadi pentingnya belajar membaca Al-Quran dengan bertajwid. Jadi dituntut juga belajar Al-Quran dengan tajwid. Okey, terus. Okey, daripada perkataan jawwada yujawwidu tajwidan. Daripada perkataan jawwada yujawwidu tajwidan. Dalam ilmu qiraat, tajwid bererti mengeluarkan huruf dari tempatnya dengan memberikan sifat-sifat yang dimiliki. Seperti yang Sayyidina Ahmad cakap tadi, tajwidul huruf, iaitu mengeluarkan huruf dari tempatnya. Dari sebab itulah kita belajar tajwid ni, tajwid memperelokkan sebutan kita. Memperelokkan sebutan kita. Kalau A keluar daripada mana, tersebut tempat keluarnya. Kalau huruf lain keluar daripada tempat dia, kita kena keluar ke tempat dia. Macam kita lahir dekat mana? Macam saya contoh lahir dekat Terengganu. Jadi tak boleh nak ubah lah. Tak boleh nak ubah lah. Kadang-kadang ada juga pelet keluar lorat Terengganu kadang-kadang. Ada kadang-kadang tersasul keluar lorat Kelantan contoh. Sebab apa? Sebab itu memang asal kita. Memang asal kita, tak boleh nak ubah. Seperti juga huruf-huruf. Seperti juga huruf. Macam mana kita baca, kita kena pastikan bahawa dia lahir dekat mana. Dia lahir dekat mana. Jadi ilmu tajwid adalah suatu ilmu yang mempelajari macam mana cara nak melafazkan ataupun nak mengucapkan huruf-huruf yang terdapat dalam Al-Quran maupun hadis. Mestilah sebut dengan sebutan yang baik beserta dengan sifat-sifatnya, iaitu disebut undang-undang tadi. Itulah yang disebut sebagai undang-undang tadi. Kita mesti sebut huruf dengan tempat lahirnya yang sebenar. Dia tak ada orang panggil apa, kopi-kopi punya. Dia mesti lahir pada tempat orinya. Originalnya, asalnya dekat situlah kita sebut. Kalau kita sebut tempat lain, dah jadi salah. Dah tak menepati apa yang disarankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, waratilil Qur'ana tartila. Sebab itulah kita mesti berjaga-jaga dalam menyebut huruf. Bukan setakat kita tahu asalnya, kita mesti juga kena tahu sifat-sifatnya. Okey, nanti kita akan bincang secara mendalam tentang tempat asal huruf dan juga sifat-sifat huruf, insya-Allah. Okey, sebut kata tadi yang orang kata asalnya perkataan tajwid ni asal daripada perkataan tartil. Yang menyebut perkataan tajwid adalah Sayyidina Ali. Tetapi siapakah yang mengembangkan ilmu tajwid? Kita kena tahu juga sejarah dia serba sedikit. Bila ilmu tajwid ni dikomersialkan, orang kata dikomersialkan ataupun dimasyhurkan. Okey, ilmu tajwid ini banyak dalam kitab-kitab ulama-ulama tajwid. Okey, pelopor yang pertama antaranya adalah Abu Aswad Ad-Du'ali. Abu Aswad Ad-Du'ali dengan seorang sahabat dia buat, kita dulu Al-Quran seperti mana kita tahu, Al-Quran diturunkan oleh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat yang pertama, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Sebut kata bacalah. Malaikat Jibril dulu datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa Al-Quran besar ke Al-Quran kecil? Bawa Al-Quran besar ke Al-Quran kecil? Kita tahu. Bawa Al-Quran besar ke Al-Quran kecil? Jadi Malaikat Jibril alaihi salam datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tidak membawa apa-apa kitab. Cuma dia datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa wahyu.
wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan talaqi, orang kata, dengan pertemuan, dengan sebut ulang. Tu kadang-kadang orang kata Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala sebut kepada Nabi Muhammad Iqra, tapi tak baca pun. Iqra tapi tak baca pun. Sebab itulah Iqra tu kadang-kadang kita boleh bagi maksud lain. Contoh mengulangi. Contoh ikutlah dengan apa yang malaikat Jibril alaihi salam sampaikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Quran ni, Al-Quran disampaikan kepada para sahabat. Al-Quran disampaikan kepada para sahabat. Ada tempat dia, macam contoh dekat rumah Abi Arqam contoh. Dia sampaikan kepada sahabat-sahabat yang dekat-dekat secara sir. Orang yang pertama yang memeluk agama Islam, contoh macam Abu Bakar As-Siddiq dan sebagainya. Dia sampaikan dengan cara menyampaikan, dan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in menerima dengan cara yang sekadar bertutur bukan menulis. Tetapi selepas daripada tu barulah para sahabat ni ambil inisiatif untuk tulis sebagai ingatan, sebagai untuk menjaga kesucian ataupun menjaga kalam Allah Subhanahu wa taala. Batulah Al-Quran tu ditulis di contoh macam di kulit binatang, macam contoh di kulit pokok, macam di macam-macam lah, di batu dan sebagainya. Jadi Al-Quran tu ditulis. Tapi walaupun kita tahu Al-Quran tu diturunkan bilisanin arabiyyin mubin, dalam bahasa Arab yang jelas, Al-Quran tu diturunkan dalam bahasa Arab yang sangat jelas. Tetapi pada waktu itu Al-Quran ditulis, bahasa Arab ditulis dengan tiada baris dan tiada titik. Dengan tiada baris dan tiada titik. Tapi pada waktu tu tidak ada masalah untuk bahasa Arab. Sebab apa? Sebab dia memahami bahasa dia. Walaupun ditulis dengan tidak ada titik dan tidak ada baris. Kalau macam kita ditulis tidak ada titik, tidak ada baris, confirm tak nak baca. Macam contoh banyak huruf yang rumahnya sama, cuma beza dengan titik. Macam contoh huruf ba, huruf ta, huruf sa, huruf ya. Apabila ditulis sambung, semuanya rumahnya adalah sama. Tetapi yang membezakannya adalah titik. Ba titik bawah 1, ya titik bawah 2, ta titik 2 di atas, nun titik 1 di atas. Itu yang membezakan huruf-huruf. Tapi pada waktu itu Al-Quran ditulis dengan bentuk sahaja tanpa ada titik. Okey, dahlah tak ada titik, baris pun tak ada. Bukan setakat tak ada titik, baris pun tak ada. Jadi ada dua orang yang bertanggungjawab zaman Sayyidina Osman Ibn Affan untuk memberikan titik dan memberikan baris kepada ayat-ayat Al-Quran. Antaranya adalah Abu Aswad Ad-Du'ali. Abu Aswad Ad-Du'ali. Okey, yang itulah orang yang bertanggungjawab untuk memberikan baris dan titik pada Al-Quranul Karim yang kita baca sekarang ini. Pada mula-mulanya dia hanya tulis titik mewakili baris. Sebab kadang-kadang ada orang baca Al-Quran ni walaupun dia bahasa Arab tapi dia kenal huruf tapi tak boleh nak baca baris dengan betul. Contoh macam baris atas ada orang baca baris bawah, baris depan baca baris bawah dan sebagainya. Jadi dia letak titik menandakan baris pada asalnya. Tetapi selepas daripada itu barulah diubah. Diubah atas sebab-sebab tertentu. Okey, dia sejarah yang agak panjang. Sebab antara sebabnya apabila Islam makin berkembang ke serata dunia, sampaikan Al-Quran ni dibaca oleh orang-orang ajam, orang-orang foreigner kita kata, bukan berbahasa Arab. Apabila Al-Quran dibaca oleh bukan berbahasa Arab, jadi dia orang sukar untuk membaca Al-Quran, sukar untuk memahami bahasa Arab. Sebab apa? Sebab bentuk yang sama je. Titik tak ada, baris tak ada. Macam kita lah kan. Walaupun kita belajar macam mana susahnya, memang susah nak baca kalau tak ada baris, tak ada titik. Kalau tak ada titik, tak ada baris.
Okey, kalau setengah-setengah orang yang pakar dalam bidang bahasa Arab boleh baca kitab. Kitab yang besar-besar contoh kata. Kitab yang tak berbaris. Tapi mustahil bagi orang kita sekarang ni untuk baca kitab yang tidak bertitik. Kalau mungkin kalau yang tidak berbaris tu mungkin boleh baca. Sebab ramai orang pakar dalam bahasa Arab dia boleh letak baris dia sendiri. Yang ni marfu', yang ni mansub, yang ni majrur, yang ni majzum, yang ni macam-macam. Dia boleh tahu. Sebab apa? Sebab ada hukum-hukumnya. Sebab apa dia marfu', sebab mubtada, sebab apa? Dia boleh tahu, dia boleh teliti benda tu. Tapi kalau tak ada titik, confirm juga tak boleh baca. Sebab apa? Sebab Al-Quran mesti bahasa Arab mesti ada titik baru kita boleh baca. Sebab itulah tanggungjawab dua orang tokoh ulama Al-Quran ni meletakkan baris dan meletakkan titik kepada Al-Quran untuk kita ataupun untuk orang ajam, untuk orang selain daripada bahasa Arab membaca juga Al-Quran. Okey, kalau waktu kita sekarang zaman muasarah ni, zaman kontemporari ni, confirm lah orang Arab sendiri pun tak nak baca. Kalau tak ada titik, tak ada baris. Okey, itulah jasa besar ulama-ulama terdahulu meletakkan baris dan meletakkan titik kepada Al-Quran kepada Al-Quran Karim ataupun kepada huruf-huruf dalam bahasa Arab. Okey, Ibnu Jazari menyebutkan dalam syairnya Mazmumah Al-Jazariyah. Dia kata dan mempelajari ilmu tajwid adalah suatu yang wajib. Siapa yang tidak berusaha memperbaiki bacaannya, maka ia berdosa. Sebab apa tadi? Sebab yang pertama ada dalil yang menyatakan bahawasanya baca Al-Quran tu mesti dengan tartil. Walaupun tak sebut dengan tajwid. Walaupun Allah tak sebut bacalah Al-Quran dengan tajwid, tapi Allah sebut dengan bacalah dengan tartil. Daripada dalil tu ulama istinbat hukum bahawasanya baca Al-Quran mesti kena bertajwid. Kerana demikianlah beserta cara membacanya Allah menurunkan Al-Quran seperti itu. Itu pula sampai kepada kita. Maksudnya ketika Jibril alaihi salam menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dengan bertajwid. Sampaikah kita sampai sekarang ni pun baca dengan bertajwid seperti mana yang diturunkan oleh Jibril alaihi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tajwid adalah memberi hak kepada haknya iaitu sifat dan mustahaknya. Bacaan yang nyata maknanya dan terang pengucapannya. Itu yang dimaksudkan dengan tajwid. Jadi tajwid ni suatu benda yang sangat penting untuk kita pelajari. Sebab apa? Sebab Al-Quran bukan satu benda yang kita boleh main-main dalam membacanya. Mesti kita membacanya dengan cara yang terbaik. Sebab apa? Yang pertama, dia adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Okay, next. Okay, Abu Aswad Ad-Du'ali dengan Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi adalah orang yang sangat-sangat berjasa dalam memberi titik dan memberi baris kepada Al-Quranul Karim. Yang ni yang saya dah terangkan tadi. Macam mana mula-mula Al-Quran itu diturunkan, ditulis dengan tidak berbaris dan tidak bertitik. Selepas daripada zaman Khalafah Ar-Rashidin, Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, lahirlah dua orang tokoh, Abu Aswad Ad-Du'ali dengan Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang meletakkan titik dan meletakkan baris kepada Al-Quran untuk orang-orang yang selain daripada bahasa Arab dan juga bangsa Arab sendiri pun untuk menyenangkan masyarakat ataupun umat Islam membaca Al-Quran. Selepas daripada itulah banyaklah karangan-karangan yang ulama-ulama yang telah menulis tentang ilmu tajwid. Tetapi pada permulaannya yang kita tahu Al-Quran mesti ada lahjah ataupun logat-logatnya yang tersendiri dalam bacaan, iaitu qiraat. Jadi
ulama-ulama silam, ulama-ulama yang terawal dalam menulis ilmu tajwid ni dia mesti kaitkan dengan ilmu qiraat. Mesti kaitkan dengan ilmu qiraat. Contoh macam Al-Mazahib. Abu Mazahim Al-Haqqani. Abu Amru Ad-Dani. Dan sebagainya, dia adalah orang yang terawal menulis ilmu tajwid. Dan lahirlah Asy-Syatibi. Asy-Syatibi ni nak dikatakan sebagai pelopor ataupun seorang ulama yang banyak mengkaji tentang ilmu-ilmu qiraat. Tentang ilmu-ilmu qiraat. Qiraat apa benda pula? Qiraat adalah yang saya sebut tadi, lorat-lorat dalam membaca Al-Quranul Karim. Kadang-kadang ada perkataan ataupun ada ayat-ayat yang kita dengar tak sama macam kita baca. Tak sama macam kita baca. Sebab apa? Sebab berbeza lahjah dia. Berbeza lahjah dia. Ada Zainal Omar pernah tegur seorang sahabat apabila membaca Al-Quran dengan cara yang lain. Membaca Al-Quran dengan cara yang lain. Tidak seperti mana yang kita baca ni. Tidak seperti mana yang kita baca ni. Dia adalah dia punya pronunciation dia lari sikit. Pronunciation ni dia punya sengit tak sengit, tegak tak tegak tu tak sama dengan apa yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi para sahabat itu cakap kepada Sayyidina Umar, dia kata Nabi membenarkan dia membaca Al-Quran seperti yang dia baca. Jadi berlakulah perbezaan lahjah-lahjah, tetapi ada lahjah-lahjah yang dibenarkan oleh Al-Islam dan ada yang tidak dibenarkan. Contohnya yang biasanya kita baca Al-Quran ni dalam solat dan sebagainya. Okey, Asy-Syatibi wafat pada tahun ke-590 Hijrah dengan kitabnya Hirzu Amani wal Wajhut Tajwidut Tahan. Okey, dia menggabungkan ilmu tajwid dengan ilmu qiraat dalam dia punya kitab. Membicarakan tentang ilmu qiraat dan juga tajwid dalam satu kitab. Okey. Seterusnya, orang kata bapa kepada qiraat ataupun bapa kepada ilmu tajwid, Imam Al-Jazari. Karangan yang menghimpunkan 10 qiraat dalam kitabnya. An-Nashru, Tayyibatun Nashru dan Ad-Durratul Mudiyah. Kitab-kitab ni dia membicarakan tentang ilmu-ilmu tajwid. Okey, membicarakan tentang ilmu-ilmu tajwid. Start daripada inilah ilmu tajwid ni makin berkembang. Dia pada asalnya dia bersangkut paut dengan ilmu qiraat. Tapi selepas daripada tu dia dah diasingkan. Ada macam-macam kita sampai sekarang ni kita dah tak belajar qiraat dah. Kita belajar ilmu tajwid. Dalam qiraat juga. Tapi qiraat hanya satu qiraat yang kita ikut sahaja. Bukan semua. Macam Imam Syatibi, dia lebih membicarakan tentang 7 imam ilmu qiraat. Macam Imam Al-Jazari membincangkan tentang 10 ilmu qiraat. Tapi kita belajar tajwid juga, tapi ikut seorang je. Kita ikut seorang je. Siapa dia? Nanti kita akan bincangkan insya-Allah pada slide yang kemudian insya-Allah. Next. Okey, yang ni yang disebut sebagai imam-imam qiraat tadi. Imam-imam qiraat yang ada dekat sini semuanya ada 7. Yang pertama Nafi', yang kedua Ibnu Katsir, yang ketiga Abu Amru. Setiap imam qiraat ni dia ada 2 orang anak murid yang paling rapat dengan dia, yang paling banyak mengambil sanad dia ataupun yang paling banyak yang paling dekat untuk dia belajar, untuk dia menyampaikan kepada orang lain. Okey, untuk dia menyampaikan kepada orang lain. Okey, kemudian next. Okey. Tengok dekat bowl dekat situ, kita ada nombor 5 Asim. Asim ni dia ada 2 orang anak murid. Yang pertamanya Syu'bah, yang keduanya Hafsun, yang keenam ada Hamzah dan yang ketujuh ada Kisai. Okey, kita akan slow-slow tengok susur galur bacaan kita yang kita baca pada hari ini insya-Allah. Okey, slow-slow susur galur kita. Kadang-kadang kita tak tahu datang daripada mana bacaan kita ni. Betul ke datang daripada Nabi? Betul ke sampai daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada orang kata, "Oh, saya dah talaqi dah."
dengan syekh-syekh. Syekh ni apa nama 7 keturunan sampai kepada Nabi. Contoh, sanak dia tu sampai kepada Nabi, dah baru 7 lapis baru sampai kepada Nabi. Tapi kita tak tahu pun. Dia ambil daripada mana? Ambil daripada mana? Ambil daripada mana yang kata berterutan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, next. Okey, yang kita ambil bacaan daripada Hafs an Asim. Yang kita sebut nombor 5 tadi. Hafs Asim ni dia ada 2 orang anak murid. Yang pertamanya Syu'bah dan yang keduanya Hafsun. Yang pertamanya Syu'bah, yang keduanya Hafsun. Siapa dia Asim ni? Asim nama sebenarnya Asim bin Bahdilah Abi An-Najud Al-Asadi. Guru dia belajar daripada Abu Abdul Rahman bin Abdullah As-Sulami. Abi Abdul Rahman mengambil bacaan daripada Abdullah ibnu Mas'ud, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib dan Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit. Kita sebut nama-nama ni, semua orang tahu insya-Allah. Kita ada Abdullah ibnu Mas'ud, seorang sahabat Nabi. Uthman bin Affan, Khulafa ar-Rasyidin yang ketiga. Ali bin Abi Talib, sepupu Nabi. Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, seorang sahabat yang sangat-sangat rapat dengan Nabi. Orang yang mempelajari Al-Quran terus daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak murid ini adalah Abdul Rahman bin Abdullah As-Sulami yang mengambil bacaan daripada sahabat-sahabat Nabi. Jadi Asim bin Bahdilah ni dia belajar terus kepada Abi Abdul Rahman bin Abdullah As-Sulami. Yang itulah Asim. Dia ambil bacaan daripada Abi Abdul Rahman bin Abdullah As-Sulami. Abi Abdul Rahman bin Abdullah As-Sulami ni pula mengambil bacaan daripada sahabat-sahabat Nabi yang sangat-sangat masyhur yang kita kenal seorang-seorang tu insya-Allah. Jadi bacaan tu tidak terputus daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, next. Okey. Asim ni pula dia ada 2 orang anak murid. Saya sebut tadi, dia ada 2 orang anak murid. Yang pertamanya Syu'bah dan yang keduanya Hafsun. Hafsun ni nama sebenarnya adalah Hafsun bin Sulaiman bin Mughirah Al-Asadi Al-Kufi. Al-Asadi Al-Kufi. Dia ni juga sebagai menantu kepada Asim. Orang yang rapat dengan Asim, dia ni ambil terus kepada Asim. Dia belajar kepada Asim. Jadi, bacaan yang kita baca sekarang ni, yang ada yang tercetak dalam Al-Quran sekarang ni, yang ada macam-macam hukum dalamnya, walaupun hukum gharib, hukum adi dan sebagainya, tetapi bacaan itu diriwayatkan ataupun disampaikan ataupun disanadkan daripada Hafs. Daripada Hafsun bin Sulaiman Al-Mughirah Al-Asadi Al-Kufi. Dia inilah yang bertanggungjawab untuk menyampaikan bacaannya yang diambil daripada Asim. Daripada Asim Ad-Bahdilah tadi. Asim ni pula belajar daripada Abi Abdul Rahman As-Sulami. Abi Abdul Rahman As-Sulami belajar daripada sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat ambil terus daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang inilah yang bacaan yang kita amalkan pada sekarang ni dan sampai ke hari akhirat insya-Allah. Tapi macam mana dengan qiraat-qiraat yang lain? Bacaan-bacaan yang lain boleh dibaca dan betul semuanya, tak ada masalah. Tapi apa perbezaan dia? Apa perbezaan dia? Kenapa kita baca dengan riwayat Hafs an Asim daripada Abdul Rahman, daripada Ibnu Mas'ud, daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa beza dengan Nafi'? Apa beza dengan Kisai? Apa beza dengan Hamzah? Sebenarnya semua tu bacaannya adalah betul, cuma lahjahnya, bukan lahjah, dia cuma loratnya berbeza. Sebut senang, hanya lorat yang berbeza. Kalau nak tahu lebih lanjut, kita belajar qiraat pula insya-Allah. Sekarang ni kita tumpu kepada ilmu tajwid yang telah diriwayatkan kepada kita daripada Hafs, daripada Asim, daripada Abdul Rahman As-Sulami, daripada Ibnu Mas'ud, daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, next.
Okey. Dalam riwayat Hafs an Asim, daripada riwayat yang kita tahu dah sekarang ni. Kita dah tahu sekarang ni kita ambil bacaan daripada siapa? Kita ambil bacaan daripada Hafs. Hafs belajar daripada Asim dan seterusnya tadi. Tetapi dalam Hafs ni pula dia ada dua tariq ataupun dua jalan. Dua jalan bacaan yang telah diriwayatkan oleh Hafsun. Imam saya sebut tadi, imam yang mempelopori ilmu tajwid dan qiraat ni ada dua orang. Yang pertama Asy-Syatibi, yang kedua Al-Jazari. Saya tadi kan? Yang pertama Asy-Syatibi, yang kedua Al-Jazari. Kalau sebut kata Jazari ni dia lebih kepada tanah Arab. Asy-Syatibi ni lahir daripada mana? Lahir dekat Andalus, bukan orang Arab. Dia orang Spanyol. Dia orang Spanyol Asy-Syatibi. Abu Qasim bin Firuh bin Khalaf bin Ahmad Asy-Syatibi Ar-Ru'aini Al-Andalusi. Beliau dilahirkan pada tahun 539 Hijrah dan meninggal pada tahun 590 Hijrah. Dia banyak mengkaji dan menulis kitab-kitab yang berkaitan dengan ilmu tajwid dan ilmu qiraat. Okey, daripada dialah lahirnya Tariq Syatibi. Tariq Syatibi ni yang kita amalkan kebanyakannya dekat Malaysia ni, insya-Allah. Walaupun kita ada banyak dengar. Contoh dekat imam-imam Mekah. Bacaan lebih kurang tapi ada perbezaan. Macam mana kita nak tahu perbezaan? Okey, kita kena belajar tajwid lah, baru tahu perbezaan. Orang kata sama je saya dengar Syekh Suraim baca, sama je dengan Syekh Sudais baca, sama je dengan Sa'ad Ghamidi baca. Tak ada beza pun. Sebenarnya ada beza dia. Ada beza dia. Nak tahu perbezaan, kita mesti kena menguasai tajwid. Macam mana nak menguasai tajwid? Mesti kena belajar tajwid dan mula daripada asas ini. Yang tu dah sebut tadi, Asy-Syatibi dengan Al-Jazari. Kebanyakannya imam-imam Mekah, dia banyak ikut jalan ataupun cara Imam Al-Jazari. Macam dekat Malaysia ni, mafhumnya ataupun majoritinya ataupun masyhurnya, kita ikut tariq ataupun cara bacaan daripada Imam Asy-Syatibi. Jadi Imam Asy-Syatibi ni dia tidak pernah berjumpa pun dengan Hafs. Dia tak pernah berjumpa pun dengan ulama-ulama qiraat lain, imam-imam qiraat lain. Tapi dia mengkaji dan meneliti ilmu-ilmu tajwid yang disampaikan, ilmu-ilmu qiraat yang disampaikan oleh para imam-imam yang sebelumnya, dan dia meletakkan cara bacaannya seperti mana yang telah dibukukan ataupun dikaji oleh beliau, insya-Allah. Jadi bacaan kita sekarang ni adalah mengikut bacaan Imam Asy-Syatibi yang mengkaji ataupun mengambil riwayat daripada Imam Hafsun. Imam Hafsun mengambil daripada Asim. Asim mengambil daripada Abu Abdurrahman Abdullah As-Sulami. Abu Abdurrahman bin Abdullah As-Sulami ambil daripada Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud mengambil bacaan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita dah tahu dah sekarang sanad bacaan kita datang daripada mana ni? Dah tahu dah sekarang sanad bacaan kita datang daripada mana? Datang daripada Imam Asy-Syatibi yang mengambil bacaan daripada itulah yang kita sebut tadi, mengambil bacaan daripada Hafsun daripada Asim daripada Ibnu Abdullah As-Sulami, ambil daripada Abdurrahman ibnu Mas'ud dan sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iaitulah bacaan yang kita amalkan sekarang ini. Okay, next. Macam Al-Jazari pula, dia lebih kepada, dia ada sedikit perbezaan. Yang sedikit perbezaan tu nanti kita akan kupas insya-Allah pada sesi-sesi akan datang, insya-Allah. Okay, next. Yang ni yang saya sebut tadi, kita baca daripada Asim, daripada Hafs an Asim dengan jalan ataupun tariq Asy-Syatibi. Okey, kemudian okey, pembelajaran ilmu tajwid.
Okey, ada orang kata kita belajar ilmu tajwid ni untuk bacaan kita sedap. Orang kata belajar tajwid ni untuk kita boleh masuk pertandingan taranum contoh. Masuk musabaqah contohnya. Kita belajar tajwid ni untuk kita memantapkan kita punya suara. Sebenarnya nak memantapkan, orang kata nak menguasai hukum taranum dan sebagainya, kita mesti kena mula daripada asas dulu. Tak boleh nak lompat-lompat. Tak boleh nak lompat-lompat. Sebab apa? Sebab mempelajari taranum dah dekat pembelajaran yang terakhir dah. Kita dah kuasai semua dah. Kita dah kuasai huruf, kita dah kuasai sifatul huruf, kita dah kuasai makhraj huruf, kita dah kuasai baris, kita dah kuasai hukum hakam dalam ilmu tajwid, barulah kita boleh belajar dengan baik dengan ilmu yang kita minat tadi. Tapi kadang-kadang orang kita ni lebih nak bacaan sedap. Lebih nak bacaan yang mendayu-dayu. Lebih nak bacaan yang berlagu-lagu. Tapi belajar tajwidnya tidak. Sebutan hurufnya entah ke mana. Dengung pun tak tahu beza. Panjang dan pendek pun kita pun tak tahu lagi. Jadi step yang pertama yang kita mesti belajar tentang ilmu tajwid ni, yang pertama sekali kita mesti kena tahu tentang huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah. Kadang-kadang tu bilangan huruf pun kadang-kadang pun kita pun tak tahu ataupun confused. Banyak yang saya mengajar dalam kelas dan sebagainya sebut kata huruf hijaiyah ada berapa? 27, 28, 29. Mana satu? 27 ke 28 ke 29? 27 ke 28 ke 29? Pun kadang-kadang kita confuse. Sebut kata baris. Baris atas macam mana? Ada berapa bacaan? Baris atas ada satu je bacaan. A je. Ba je. Ta je. Sebenarnya bacaan baris pun kita tak tahu. Macam mana kita nak belajar yang lebih mendalam ataupun nak belajar benda-benda yang advance kata-kata. Macam taranum tu dah advance dah. Macam bacaan berlagu-lagu, bacaan yang mendayu-dayu tu dah advance sangat dah. Yang paling penting, yang paling wajib kita belajar, yang pertama adalah mengenal huruf. Sebab apa? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pun ada sebut tajwidul huruf wa ma'rifatul hukuf. Yang tu yang dimaksudkan dengan ilmu tajwid ataupun dengan tartil tadi. Yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Muzammil, surah ke-73 ayat ke-4 tadi. Warattilil Qur'ana tartila. Tajwidul huruf wa ma'rifatul hukuf. Tajwidul huruf wa ma'rifatul hukuf. Macam mana memperelokkan ataupun meletakkan ataupun melahirkan mengkaji kelahiran huruf-huruf tersebut. Yang tu kita akan belajar secara detail makhraj huruf. Bukan setakat tahu asalnya huruf, tapi juga kita kena tahu sifat-sifat dia. Sifat dia yang tersendiri, barulah kita pergi kepada next step. Bukan senang-senang kita pergi kepada nak lompat tu kepada fusahah dan lajah dan sebagainya. Kadang-kadang itulah masalah kita. Kebanyakannya masalah kita lebih kepada nak melagu-lagukan Al-Quran. Lebih kepada nak mendayu-dayukan dalam bacaan Al-Quran. Tetapi yang asasnya dalam ilmu tajwid kita belum lagi kuasai. Okey, saya pesan, saya ingatkan kepada diri saya sendiri juga, janganlah kita duk berlumba-lumba nak mempelagukan sangat Al-Quran tu, tetapi kita berlumba-lumba untuk mempelajari sebutan huruf, sebutan ataupun memberi hukum pada ayat-ayat Al-Quran tu lagi penting daripada kita terus ataupun lompat kepada nak mempelagukan Al-Quran, nak mendayu-dayukan Al-Quran. Tak salah, betul. Sebab Al-Quran ni baca dengan cara yang elok. Al-Quran ni dengan cara yang paling baik. Macam mana cara yang paling baik? Kita baca dengan Al-Quran yang sedap didengar. Al-Quran yang sangat sedap didengar. Yang tu kita baca dengan baik. Tetapi sebelum daripada kita nak
baca Al-Quran dengan sedap didengar tu, kita kena betul dulu bacaan kita. Kena betul dulu bacaan kita. Yang inilah step-step untuk kita belajar ilmu tajwid yang akan dikupaskan kemudian lain insya-Allah. Pada episod-episod akan datang insya-Allah. Okey. Kita akan terus kepada saya rasa sampai di sini saja kot kita punya perbincangan kita pada pagi ini, dan insya-Allah kita akan sambung pada minggu depan pada hari yang sama, pada waktu yang sama insya-Allah, dalam mengupas lagi tentang ilmu tajwid. Okey, sebelum tu saya memohon siapa-siapa yang tengok live ni, boleh kalau ada yang ingin membantu kita untuk dalam bidang dakwah, insya-Allah bolehlah anda sumbangkan kepada kami di akaun MyBank yang tertera dekat bawah yang tulisan yang bergerak tu. Kita sekarang ni dalam proses membuat kutipan sumbangan dan mengalu-alukan sumbangan daripada anda untuk kita buka satu lagi center dekat Kota Kinabalu. Keperluan IDT Kota Kinabalu adalah seperti berikut. Kita perlu renovate lagi, kita perlu alat-alat pejabat lagi, kerusi, meja, papan putih, sofa, perabot dan sebagainya. Kita perlu projektor, laptop, aircon dan operasi yang sangat besar dekat kos anggaran lebih kurang daripada 250,000. Untuk permulaan, kita membuka satu lagi cawangan di IDT Interaktif Dakwah and Tarbiyah Association. Bolehlah salurkan sumbangan anda di akaun yang tertera dekat bawah tu insya-Allah. Dan kita juga akan membuat projek wakaf buku yang akan diedarkan. Sebenarnya buku ni, projek ni dimulakan pada awal tahun lagi. Kita sangat-sangat mengalu-alukan anda di luar sana untuk sama-sama mewakafkan buku hubungan dengan non-Muslim untuk kita letak di sekolah-sekolah di seluruh semenanjung Malaysia untuk fasa yang pertama, dan fasa yang kedua kita akan kembangkan di Sabah dan Sarawak untuk sama-sama kita letakkan buku ni di setiap library sekolah supaya anak-anak kita ataupun remaja-remaja kita lebih terdedah dengan program-program ataupun dengan bacaan-bacaan yang sangat ilmiah tentang hubungan dengan orang bukan Islam. Dan insya-Allah malam ni kita juga ada kelas, dan pada hari Khamis 10 pagi juga bersama dengan Ustaz Muhammad dalam kelas Wadu'ain. Bolehlah sama-sama tulis dalam note masing-masing untuk kita berjumpa lagi insya-Allah. Okey. Kalau tak ada apa-apa, saya rasa sampai di sini saja hubungan pula. Sampai di sini saja. Malam ni kita ada sinar ilmu, biografi tokoh-tokoh ilmuwan bersama dengan Ustaz Mustafa Suki. Ustaz Mustafa Suki ni famous, selalu masuk TV. Selalu jadi panelis untuk tanyalah ustaz dan sebagainya. Banyak ilmu-ilmu yang ia akan membincangkan. Malam ni, kalau tak silap saya, tajuk dia tentang Imam Abu Hanifah. Nu'man bin Sabit. Imam Nu'man bin Sabit, Imam Mazhab Hanafi itu. Dia akan membincangkan ataupun menceritakan biografi tokoh yang sangat-sangat kita kagumi. InsyaAllah pada malam ni temu janji kita pada pukul 8 malam di channel Brother Lim Jui Sun, page Brother Lim Jui Sun, insya-Allah pada malam ini. Okey. Kalau tak ada apa-apa, saya rasa saya tawakuf dulu majlis kita pada pagi ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada hari Khamis. InsyaAllah setiap ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida. Setiap apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang kurang, yang lemah, yang gagap, yang macam-macam tu nak kata tu, semua tu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.